Okay, so hari ni kita nak masuk sikit lagi. Alright, kita nak sambung yang hari tu. Cikgu share yang ini. Okay, cikgu nak share yang ini. Okay, sebelum tu, okay. Okay, so hari ni kita nak pergi dekat ledger, imbangan duga dan juga penyata keuangan. Okay, 3 benda lah. Tapi cikgu rasa kita hanya sempat 2 ini sahaja. Okay, alright, sebab ledger ni sangat panjang. Okay, so ledger 1. Kena ingat yang ini. Okay, ataupun okay, tak payah ingat pun tak apa. Ingat balik yang ini. Okay, baki aset debit. Okay, baki aset. Belanja aset debit, liability, equity hasil. Dah kawan ni dekat sebelah debit, kawan yang ini dia kena duduk dekat sebelah kredit. Kalau tiga-tiga ni, okay, kalau B, A dan D naik, dia akan berada di debit. Okay. Kalau L, E dan H naik, dia akan berada di sebelah kredit. Okay. Sebab tu nampak dekat sini. Okay. Asset. Okay. Tengok kita tengok BAD dulu. B belanja. Belanja naik duduk dekat debit. Asset naik duduk dekat debit. Okay, yang itu je. Tapi terbaliklah, kalau aset ni dia duduk di sebelah kredit bermakna jumlah dia berkurang. Okay, kalau belanja pun sama. Kalau belanja berkurang dia dekat sebelah kredit. Okay, L, liability, equity pemilik dan juga hasil. Rumah besar dia dekat sebelah kredit. Kalau dia berkurang, dia akan pergi rumah jiran sebelah, duduk dekat sebelah debit. Okey, sebelum tu kita test sikit. Cuba buat yang dulu. Okey. Yang ini dia kata, nampak kot, bagi setiap hasil berikut, tandakan right untuk menunjukkan urus niaga berikut ialah aset, liability, equity pemilik, hasil atau belanja. Okey, ini dah buat ke belum ni? Belum lagi kan? Belum. Okey. So ini semua cuba tick. Dia dekat mana ni? Okey. Cikgu.
Ya? Pinjaman dekat ekuiti pemilik ke? Cuba lagi. Hmm, Pinjaman. Bila cikgu pinjam duit dengan Humaira, cikgu kena bayar ke Humaira bagi free? kena bayar. Kena bayar. Jadi dekat mana? Kat liability. Simple. Hmm. Dah siap. Dah. Okey. Modal yang dilaburkan dalam perniagaan. Belanja. Cuba lagi. Ekuiti pemilik. Dia nak dengar cuba lagi tu. Okey, menjelaskan kadar bayaran pejabat. Jadi kadar bayaran apa? Liability. Nehi. Try again. Asset. No. Belanja. Faham? Okay. Alright. Hutang oleh pelanggan. Pelanggan tu yang hutang kan? Pelanggan tu maksudnya orang hutang kita. Customer kita. Asset. Okay, betul. Van, Asset. pandai. Ambilan tunai. Ekuiti Ambilan jatuh bawah pemilik. mana? Ekuiti. Pandai. Okey, pinjaman daripada Bank Aman. Okey, ni kita dah discuss. Dia pergi liability. Pelaburan tambahan oleh pemilik. Belanja. Pelaburan tambahan. Asset.
Go slow, tarik nafas. Barang tu bertambah. Pelaburan tambahan oleh pemilik, maksudnya pemilik ni dia tambahkan modal dalam perniagaan. Jadi dia akan jadi equity pemilik. Okey. Membeli kertas A4. Belanja. Pandai. Okey. Faedah terhutang bagi pinjaman. Hasil. Okey, yang ini kalau soalan tu disebut faedah ke atas pinjaman, dia akan jadi belanja. Faedah terhutang bagi pinjaman bermakna you kena bayar faedah tapi you tak bayar lagi. Jadi faedah ni, hati-hati, dia boleh jadi liability juga sebenarnya. Dah belajar tak soalan terakhir dan terdahulu dekat sekolah? Dah kot. Dah kot. Kau jangan kot. Dekat dalam topik tu, tak apa, nanti kita boleh sambung yang itu. So, hutang kepada pembekal, maksudnya kita yang berhutang dengan pembekal. Liability. Mana? Ni. Alright, penerimaan wang daripada pelanggan. You terima duit daripada pelanggan. Jadi? Hasil. Dia akan jadi hasil. Penerimaan wang daripada pelanggan. Aset pun boleh. Tapi jual, betul-betul. Hasil pun boleh sebab dia tak ni. Okay? Alright. Wang tunai di tangan. Aset. Dia akan jadi aset. Bayaran untuk tiket meletak van. Belanja. Pandai. Wang runcit. Aset. Pandai. Overdraft bank. Liability. Cikgu nak tanya, apa beza overdraft bank dengan pinjaman bank? Overdraft bank tu dia pinjam kat bank tapi melebihi daripada duit yang dia ada dalam bank. Alright, jadi hutang overdraft kena bayar lebih setahun ke ataupun dalam tempoh setahun? Dalam tempoh setahun. Pandai. Jadi bila dia kena bayar dalam tempoh setahun, menggigil dia jawab cikgu. Soalan seterusnya. Kalau kena bayar dalam tempoh setahun, liability semasa ke liability yang jangka masa panjang tu? Apa tu nama dia? Long term liability tu. Apa tu nama BM dia? Lupa pula. Liability bukan semasa. Liability semasa. Dia pendek. Alright. Next, pencetak peribadi untuk kegunaan pejabat. You beli printer. Aset. Komputer yang digunakan di pejabat. Aset. Ambilan barang untuk kegunaan keluarga. Equity pemilik. Pandai. Inventory alat tulis. Aset. Kalau soalan tu dia tutup inventory. Tak ada inventory, dia bagi tahu alat tulis. So, pergi mana alat tulis? Equity pemilik. Alat tulis? Alat tulis pergi mana? Belanja. Kan hari ni kau beli ruler, besok kau beli pemadam, lepas tu kawan pinjam pemadam, waktu rehat beli lagi pemadam. Jadinya belanja. Bayaran membaiki komputer. Kalau komputer sahaja ialah aset. Kalau membayar, kalau repair komputer? Belanja. Pandai. Pinjaman kepada kerani akaun. Hati-hati. Pinjaman kepada kerani akaun. Bukan you pinjam dengan bank. You punya staff pinjam duit dengan you. So
Equity lah. Cuba lagi, tak apa. Okey. Betul kan ni? Nak merak boleh ni. Liability. No, okey. Sama tak konsep macam ni? You jual barang dekat orang tapi orang tak bayar lagi. So itu ialah akaun belum terima. Betul tak? Sama macam sekarang ni, kerana akaun pinjam duit dengan you dan dia tak bayar lagi. So dekat sini ada dua orang. Satu customer beli barang tak bayar, satu lagi staff pinjam duit dengan company tak bayar. Jadi kedua-dua kes ni dia akan jadi you punya asset. Sebab you bagi pinjam duit dengan orang. Okay? Alright. Membayar cukai pintu kedai. Belanja. Very good. Okay, penerimaan sewa. You terima sewa daripada orang lain. Hasil. Okay. Alright. Okay, next. Kita pergi, sekejap. Kita pergi dekat sini. Allah Akbar. Okay. Kita nak masuk ledger tau. Okay, alright. So, ledger ni, okay, dia sama-sama. Cikgu suka benar buang masa, tukar-tukar color ni. Okay, ledger ada dua. Satu, ledger am. Dua, ledger khas. Okay, so ledger am ni ada 4 jenis. 1, 2, 3, 4. 4 Yes, 4. Okay, cuba namakan ledger am. Ledger am. Apa kategori ledger am? Tak apa, boleh buka buku, no problem. Ya ada. Tak apa, it's okay. Alright. Ledger khas. Satu dulu. Ya? Dia kata ledger am. Surrender. Surrender ke? Okay. Ledger am. Okay. Ledger am ni satu asset, English pula. Asset dan juga liability. Maksudnya, katakanlah Humairah buka akaun tunai. Tunai tu kategori aset. Jadi akaun T tu kita namakan dia ledger am. Okay. Alright. So, yang kedua ialah nominal. Okay, nominal ni ialah hasil belanja masuk bawah nominal. Okay.
Okay. Contoh Humaira buka akaun jualan, buka akaun belanja, buka akaun alat tulis. Apa sahaja akaun yang duduk bawah hasil ataupun akaun duduk bawah belanja, dia kita namakan dia nominal. Okay. Alright. Yang seterusnya ialah ambilan dan juga modal. Okay. Dan last kali ialah akaun kawalan. Okay, kita tak masuk lagi akaun kawalan. Okay, akaun kawalan, okay, akaun kawalan ada dua. Iaitu akaun kawalan belum terima dan juga akaun kawalan belum bayar. Okay, akaun kawalan belum terima dan juga akaun kawalan lupa lah, belum bayar. Okey. Alright. Soalan cikgu seterusnya. Kenapa kita kena buka akaun kawalan? Tak payah pening-pening lah, belum bayar ke, belum terima ke. Tapi kenapa kita kena buka akaun kawalan? Sebab apa? Ha? Okey. Kenapa? Okey, sekarang ni ada COVID-19 kan? Okey, kenapa government dia sibuk kawal kita ni? Ada tempat-tempat tak boleh keluar, ada tempat yang boleh keluar. Okey, kenapa kita kena kawal orang? Sebab nak lagi COVID-19 terlalu banyak. Bila COVID-19 terlalu banyak, kita boleh kontrol tak? Tak boleh kontrol kan? Okey, kalau kita tengok dekat Sabah, cikgu cukup geram yang Sabah tu. Okey. Kes dah semakin meningkat, naik. Okey. Alright. So sama juga dalam sesebuah perniagaan. Okey. Kita ni kena buka akaun kawalan belum terima sebab dalam satu perniagaan ni bukannya kita ada 5 orang customer je. Bukannya kita ada 5 orang yang kita hutang. Ramai kan. Hari-hari orang datang, everyday orang datang beli barang dekat kita. Jual beli. So orang-orang ni dia beli secara hutang. Hutang kalau tak kutip, perniagaan yang akan rugi. Faham tak? Okay, jadi that's why kita kena buka akaun kawalan. Untuk kita kawal kita punya penghutang. Okay, bila kita tengok dalam tu, okay, contoh okay. Bila you buka je akaun kawalan, okay. Satu je akaun. You buka je akaun kawalan, okay, akaun kawalan. Okay. You buka je satu ni, you dah tahu dah, oh bulan ni berapa hutang yang aku kena kutip. Okay, so kita senang kita nak control. Okay, itu tujuan kita buka akaun kawalan. Tapi akaun kawalan nanti subtopik yang lain pula. Okay. Alright, so next is ledger khas. Okay. Ledger khas. Okay, ledger khas. Kita ada ledger belian. Okay, ataupun ledger penghutang lah. Dan juga satu lagi kita ada ledger penghutang. Okey, dekat sini kita kena hati-hati dengan soalan. Alright, okey. Okey, walaupun kita sebut ledger belian. Okey, soalan tu katakanlah soalan you. Okey. Let's say soalan exam you dia sebut buka ledger belian. Kesalahan utama para pelajar, kesalahan utama student ni, korang suka buka T account, atas ni tulis belian. Sebab apa? Sebab
Betul lah cikgu, sebab dia kata ledger belian, saya buka lah akaun ledger belian. Salah. Sebenarnya ledger belian merujuk kepada akaun piutang yang ada nama-nama tu. Ali. Okey, yang ada akaun nama Abu. Sebab tu dia ni dinamakan ledger khas. Kenapa khas? Sebab akaun dia seorang je ada nama. Dan nama tu khas nama dia seorang je. Nama, okey, cikgu buka akaun. Okey, akaun T. Atas ni nama Humairah. So akaun ni khas untuk Humairah sahaja. That's why nama dia ledger khas. Okey. Soalan SPM dia sukalah. Dia tak bagi tahu ledger pemiutang. Dia tak sebut ledger penghutang. Apa dia buat? Buka ledger belian. Buka ledger jualan. Oh, korang pun dengan confident je. Zak jualan. Zak belian. Okey. Yang tukang marking paper korang pun semangat. Zak. Salahkan aja. Okay, remember. Itu tips je lah. Okay, untuk kalau nanti SPM ke exam final year you all nanti. Okay. Clear jenis-jenis ledger? Alright, next. Okay, kita masuk yang sikit. Alright. This one. Okay, ini bukan nama, ini bukan gambar siapa-siapa. Cikgu Google je. Nak bagi tahunya ingat. Okay, kalau cikgu letak gambar muka cikgu marah kat sini lain pula rupanya, buruk sangat. So kita buatlah muka budak kecil ni. Okay, ini tak apa, tak penting. Paling penting sekarang ni. Okay, alright, slide yang ke-6. Okay, slide yang ke-6. Okay, cuba buat journal. Okay, ini nampak tak? Clear tak? Cikgu ni kerja orang pemalas. Ambil gambar je. Okay? Nampak Okay, so sekarang ni cuba buat journal. Masukkan dalam yang ini. Okay, contoh memulakan perniagaan dengan 8,500 di dalam bank. So tarikh Jun. Memulakan perniagaan dengan bank. So bank. Tunai. Jarak sikit. Modal. Tak stable connection kita. Okay dah. Hujan lah ni. Tak payah, jangan kacau lah. Biar risau. No. Buat je. Tenyeh je apa boleh. Cikgu. Kalau amat Nombor?
modal. So, 8,000, 9,000. Cikgu, kalau belian tunai tu, belian tu nak kena tulis ke? Kena. Maksudnya you akan debit belian, kredit, tunai. Oh, dia benda lain-lain. Yang mana? Nombor berapa? Oh, Jun 2. Jun 2, dia akan jadi debit belian, kredit tunai. Berapa amount dia? 125, tunai pun 125. Macam tu je. Okay, Jun 3 panjang cerita dia. Cara kredit ni letak bank lah kan cikgu? Yang mana? Nombor? Jun Ha? 3. Jun 7. Yes. Jun 7 ni macam soalan kita hari tu. Jun 3 lah cikgu. Jun 3. Jun 3 membeli barang secara kredit. So, belian. Okay. Lepas tu, semua nama-nama ni. Yusni Apa Cik nampak? Yurni. Yusni, Kenjo, Haris. Dia bukan bank lah cikgu. Bukan. Sebab membeli barang secara kredit. Membeli barang secara kredit bermakna you beli barang tu hutang. You berhutang dengan siapa? You berhutang dengan orang-orang ni. Okay, so you kena totalkan lah semua tu. 440. Sekejap. $912. Betul tak? Betul. Okey. Cikgu, Ya? belian ni kategori mana? Belian dia kategori akaun nominal. Belanja kita. Oh, Nombor 5.
Okey, okey. Okey, nombor 5, jualan tunai. Nombor masuk modal tambahan sebanyak 5,000 gram akaun perniagaan. Nombor 8 tu ABB lah kan cikgu? Akaun belum bayar. Ya, betul. So jualan cikgu? Jual kan, menjual barang secara kredit. Jadi nama-nama dia Rocky Sabin Sabi. Sukdev Li Yuin. Tu jualan. So Rocky 320 ke so, maka jumlah jualan 81. okay. So tambah 181. Okay. Next. Okay, nombor 11. 11. Okay. Boleh Cikgu, Ya. Kenapa Rocky, Rocky semua tu kan dekat debit. Tak dapat duit tu. Okay, boleh.
Cikgu, Hmm? nombor 11 Nombor? tu kali tu. Nombor 11. Cikgu, Ah. 11. Okey. Cikgu okey. Dia berabut. Hmm. Okey. Sekarang ni masa exam, satu lagi hati-hati. Cikgu selalu pesan. Okey? Alright. Dia Okey. berabut. Okey, ini membeli. Kredit ni nak tulisannya. Kredit ni. Syarikat pun depot ni. Oh, kita kredit. Okey. Lagi. Oh. Ah. Ini okey. Right. So, boleh Okey. Dah sampai mana dah? 13. Okey, tak apa. Pergi lagi, buat lagi. Cikgu, membayar upah tu. Upah akan jadi belanja you. Upah ialah belanja. Jadi debit upah, kredit tunai. So, tunai debit dah kan cikgu? Tunai akan jadi kredit. Kenapa dia jadi kredit? Sebab you bayar upah, Sebab kita yang kita yang bayar. Oh. Jadi bila you buat account ni, you kena fikir you satu pihak je. Jangan fikir pihak yang lain. Okay, you bayar ke you terima duit? Macam tu. Membeli barang secara kredit. Kita susun jumlah dan sembilan. Belas membayar upah sebanyak 125 secara jumlah. Upah.
17 menjual barang secara kredit. Lagi. Jom. Sambil 354 so jualan. Yang Mana? Yang mana? Belah dia pula. 18 tu tunai dia debit lah kan? Okay, you ambil tunai. So, bila you ambil tunai, bermakna tunai you berkurangan. So, bila tunai kurang dekat belah debit ke belah kredit? Kredit. Ah, Kenapa dia kurang cikgu? so you ambil tunai, dalam tabung you ada RM10, you ambil duit RM5 untuk beli nasi. So now dalam tabung you kurang ke bertambah? Kurang. Berkurang. 17. Jadi 18. Dah 20. RM20 tu belanja ke cikgu? 20 membayar Haris dengan cek. Bayar. You bayar hutang Haris. Dulu Haris ni. Okay. Dulu you beli barang dengan Haris 234. Sekarang you bayar hutang Haris dengan cek. Bermakna you punya bank lah akan berkurangan. Lagi satu cikgu? Satu lagi akaun Haris. You akan debit Haris, kredit bank. Haris. So you bayar Haris, Haris. Okay, dia macam ni. No, 21. Okey. Ini kiranya orang tu hutang kat kita lah kan? Iya, kita hutang dekat orang tu. Okey, cuba baca yang 3 hari bulan. 3 hari bulan membeli barang secara kredit daripada, ni nama Haris kat sini.
Jadi siapa yang beli? Perniagaan. Kita yang beli. Syarikat manisah ni yang beli. Jadi bila kita beli secara hutang, kita kena bayar. Jadi kita beli secara hutang pada 3 hari bulan dan kita bayar masa 20 hari bulan. Jadi semasa 20 hari bulan, hutang kita berkurangan. Dalam masa yang sama, bank kita pun akan kurang. Okey, 21. Faham tak? Tak. Okey. 21 sekarang ni memulangkan barang bernilai RM95 kepada Gopal kerana rosak. Okey, maksudnya dulu you kena tengok. Okey, accounting ni you kena buat lag-lag je, kena baca je. Okey. Dulu you beli barang dengan Gopal. Okey. You beli barang dengan secara kredit dengan Gopal RM266. Contohlah you beli barang. You balik kedai, okey, bila you nak simpan barang tu dekat dalam you punya kedai, baru you perasan barang tu rosak. Bila barang tu rosak, kita kena simpan ke? Biasanya kita mesti pergi kedai tu, mesti pulangkan balik barang tu. Okay, jadi RM95 ni akan mengurangkan hutang kita dengan Gopal. Okay, sebagai contoh macam nak cakap bagian benda yang faham tak? Dia akan kurangkan sebab dulu kita beli banyak ni. Bila kita beli banyak ni, kita kena bayar pun banyak ni juga. Sekarang ni kita pulangkan separuh. Separuh ni kita pulangkan dekat Gopal, tinggal separuh je dalam kedai kita. Jadi yang separuh yang tinggal ni je yang kita kena bayar dengan Gopal. Jadi benda pulangan jualan ni, pulangan apa? Pulangan belian, sorry. Tak belian, okey. Pulangan belian dia akan kurangkan nilai kita dengan Gopal tu lah. Okey, jadi 21 dia akan jadi Gopal. Okey, nanti kita akan explain dekat key accounts je. Dan dia akan jadi pulangan belian. Yes. So Gopal dekat sini 95. Pun 95. Okey. 21 dia kata 23. Okey, 23 ialah jualan tunai sebanyak 130. Jadi you akan jual tunai jual tunai 23. Jadi jualan tunai jualan. Okey. So tunai mana spek cikgu ni? Okey, tak nampak. Sekejap. Maaf lah, rabun. 130. Okey, kita tengok 26. 26 membeli sebuah komputer bernilai 300. Ya? Boleh? Tunai. Kenapa dia dekat debit? Sebab kita jual barang. Sebab. Faham. Ya? 3. Faham. Faham 26. Membeli sebuah komputer
Belian dengan bank Bukan. Oh, komputer. Okey, cuba Humairah buat nombor 28. 28 dia ala-ala 21. Cikgu. Okey. Apa dia 28? Bilangan belian dia dekat debit. Okey. Tengok balik. Sabin ni penghutang kita ke pemiutang kita? Okey, kalau Hamidah dah. Kalau nama Humairah. Okey. Kalau Humairah tengok ni Sabin. Sabin ni kita jual barang dekat dia. Bila kita jual barang, okey, bila kita jual barang, automatik dia akan jadi pulangan jualan. Kalau kita beli barang dengan orang tu dan kita pulangkan, dia automatik akan jadi pulangan belian. Kita kena tengok asal usul orang tu siapa sebenarnya. Okey? So pulangan jualan cikgu. Ya, pandai. So kalau pulangan jualan, okey, pulangan jualan ni dia sebenarnya belanja kepada kita. Sebab apa tahu? Sebab kita dah jual barang dekat orang. Jadi bila kita dah jual barang dekat orang, sepatutnya kita kena terima duit daripada dia. Jadi duit tu dah buat kita untung lah cerita dia. Mungkin dah kayakan kita. Tapi sekarang ni kita jual barang. Tapi orang tu pulangkan balik barang tu dekat kita. Bila orang tu pulangkan balik barang dekat kita, barang yang dia pulang tu dalam keadaan baik ke atau tidak? Mesti tidak kan? Tak. Sebab mesti ada sebab kenapa dia pulangkan. Instead dia bagi tahu kat sini. Kerana salah jenama. So salah kita kan? Salah perniagaan. Okey, salah syarikat manisah. Jadi manisah kena tanggung. Jadi ulangan jualan ni seolah-olah belanja kita. Dia akan merugikan kita. Jadi pulangan jualan dia akan duduk sebelah debit. Sebab dia belanja. Ni tulis terus. Dia seolah-olah macam belanja kita lah. Okey, apa nama orang tu? Sabin. Berapa dah rumah? Ya. Sabin. Okey. 29. Okey, 29. Cuba buat. Kalau pinjaman nak tulis apa cikgu? Bukan pinjaman. Memberi pinjaman. Memberi pinjaman 50 secara tunai kepada Wang Lok, seorang pembantu kedai. Maksudnya sekarang ni, you bagi pinjam duit
syarikat Manisah bagi pinjam duit kepada staf kedai dia. Sama macam soalan yang kita buat tadi. Okey, jadi 29 dia akan jadi, tulis nama orang tu, nama Weng Lok. Dengan tunai lah. Tunai kita berkurangan sebab kita bagi pinjam kepada Weng Lok. So bermakna Weng Lok berhutang dengan kita. Okey. So Weng Lok. Okey. Weng Lok 50. Okey. Nombor 30 Jun. Okay. Ini mesti kena betul. Saya jawab sewa tunai. Okey, sewa dan juga tunai. Okey. So sewa kita 550. Tunai kita 550. Okey, boleh? Alright. Jadi sekarang ni, okey, kita go through balik. Okey, soalan untuk exam. Baik you tingkatan 4 mahupun you tingkatan 5, mahupun you SPM nanti, soalan kau jangan nak berangan dia bagi macam ni. Okey? Dia lagging pula. Okay, alright. Jangan berangan soalan keluar macam ni. Ini tak challenge, tak mencabar. Okay, tingkatan 4, insya-Allah lah kita doakan cikgu-cikgu pun penat kan musim-musim COVID nak buat soalan dia bagi macam ni je. Okay, cuma yang ini dia general macam yang lebih kurang. Okay, sekarang ni macam ni tau. Satu, soalan dia boleh keluar dalam bentuk macam ni. Berikut merupakan urus niaga syarikat Manisah. Bermakna Manisah ni dia baru start berniaga. Okey, dia baru start berniaga pada bulan Jun. Sebab tu soalan ni kalau you nampak dia tak ada baki. Ya? Tak jelas. Oh tak jelas, kejap. Rasa you lagging Okey, dengar? Okey, tak apa. Okay, tak apa, cikgu boleh ulang balik. Okey. Satu, soalan dia boleh keluar dalam bentuk macam ni. Okey. Dia tak ada baki bawah. Maksudnya dia soalan ni dia tak bagi baki bulan lepas. Bila dia tak bagi baki bulan lepas, maksudnya ini dia baru start buat bisnes. Okey. Soalan kedua, jenis soalan dia boleh bagi yang ada baki. Okey, bila dia bagi yang ada baki bermakna soalan tu ataupun perniagaan tu dia dah start lama lah. Okey. Yang ketiga ni yang paling susah dia boleh test you all. Okey, dalam soalan SPM ataupun exam. Dia tak bagi macam ni. Okey, dia tak bagi macam ni. Apa dia bagi? Dia bagi dokumen perniagaan. Pernah tengok tak soalan tu? Okay, kejap cikgu cuba tunjuk. Dia macam ni. Okey. Okey. Soalan yang kita buat hari ni dia bagi dia tulis. Dia tulis. So bila dia tulis, kita tahulah okey ada bank, ada tunai, ada modal, dia beli dengan siapa, dia beli ke, dia jual ke, secara kredit ke, secara tunai ke. Tapi paling susah soalan boleh test you dan cikgu pun suka soalan tu, dia bagi dalam bentuk dokumen macam ni. Nampak tak? Dokumen. Dah belajar tak dokumen perniagaan? Tahu. RSTU. Maksudnya soalan dia tak bagi macam ni.
Dia bagi dokumen, Ada. ada kan. Kita kena perah otak sendiri masa exam nak fikir. Jual kepada siapa, beli kepada siapa, tunai ke, bank ke. Okey, pulangan belian ke, pulangan jualan. So ini 3 bentuk soalan ledger yang exam boleh keluarkan. Yang ini, yang kita buat petang ni, abaikan. Okey, tapi kita berdoa lah supaya cikgu keluarkan macam ni. Cikgu-cikgu dia suka keluarkan yang lagi 2 tu. Okey, nama pun exam kan. So dia bagi kita dokumen, kita kena justify sendiri. Ataupun satu lagi dia bagi kita baki bawah. Baki yang daripada bulan lepas tu. BB nama dia. Okey, boleh? Alright. Itu satu. Yang kedua, yang cikgu nampak okey, dalam soalan ni, yang cikgu nampak okey, dalam soalan ni Humairah kena hati-hati sangat. Contoh perkataan belian. Okey, belian. Okey, belian. Satu lagi mana tadi? Ataupun membelilah. Apa pula? Alright. Okey, alright macam ni. Okey, belian. Humairah kena ingat, belian ada 2. Kalau soalan tu kata belian komputer, belian almari, itu sebenarnya dia beli aset. Kalau dia kata belian barang, okey, kejap cikgu tulis. Okey, dekat sini memang masalah sikit. Okey, kalau soalan tu dia kata belian, okey, you kena tengok belian apa? Okey, kalau soalan tu bagi tahu belian barang, bermakna dia akan jadi you punya belanja. Kalau dia kata belian almari, beli apa lagi beli aircon. Dia kata beli kerusi. Contoh. Ini dia akan jadi aset kita. Okey. So, untuk belian ni, sama ada belian barang ataupun belian almari, dia boleh jadi 2 benda. Sekejap. Okey. Sama ada belanja, beli secara, alamak. Sekejap. Sama ada you beli barang secara tunai ataupun you beli barang secara kredit. Sama juga bila you beli almari. Dia boleh jadi beli aset secara tunai ataupun beli aset secara kredit. Okey. Bila beli barang secara kredit, itu yang keluar nama Ali, Abu tu. Sebab apa? Sebab kita beli barang secara hutang. Kita berhutang dengan siapa? Kita berhutang dengan Ali, Abu, Ahmad. Kena ada nama. Alright? Kalau kita beli secara tunai, tak ada masalah. Terus buat debit belanja, kredit, tunai. Ataupun akan buat bank. Boleh. Dia jangan risau, soalan pusing-pusing ini je. Yang cikgu bagi ini je. Cuma ayat dia lah, you kena hati-hati. Sama juga, kalau beli aset secara tunai, bermakna debit aset, kredit tunai. Kalau beli aset secara kredit, kredit ni maksudnya kau hutang orang. Okey, jadi dia akan jadi debit aset juga. Akan kredit siapa? Ali, Abu. Faham tak? Okey. Sama juga dengan jualan Okey, jualan terbaliklah. Kalau belanja debit, jualan maksudnya kredit. Okey. Satu lagi.
Okey, sama juga dengan jualan. Jual apa? Okey, orang akan tanya, you jual apa? Jual barang. So, jual barang niaga bermakna hasil. Jadi, jualan ni dia boleh jadi jualan secara tunai ataupun jualan secara kredit. Boleh Okey. Cikgu laju tak? Tak. Tak, okey. Kalau jualan secara tunai bermakna you jual barang. Bila you jual barang, you dapat duit. So, debit tunai, you akan kredit jualan. Okey. Kalau kredit bermakna debit tunai, debit siapa? Kredit jualan. Boleh? Okey. Satu lagi. Dalam soalan dia mesti tanya jualan, jual aset. Okey. So jual aset pun sama juga. Tunai ataupun kredit. Okey, jual aset ni maksudnya you ada banyak sangat aset, you nak jual separuh aset you. Okey. So kalau tunai sama juga. You akan debit tunai, kredit aset. Tak boleh kredit jualan sebab dia bukan barang niaga, dia jual aset. Okey. Kalau kredit pun sama, you akan debit tunai dan you akan kredit, debit tunai pula. Debit siapa? Kredit aset. Dan boleh kan? Belian tadi kan cikgu. Okay, come again. Belian macam mana? Nak salin. Oh, nak salin. Sekejap cikgu hantar gambar. Ambil gambar boleh? Ambil gambar. Boleh tak? Dah. Okey. Jualan dah? Dah. Okey. So, sebenarnya pusing-pusing ingat. Soalan leisure 3 tu. Baru memulakan perniagaan, tengah-tengah bulan baru, ada baki bawah. Okey, worst come to worst, soalan akan bagi dokumen. You kena teka sendiri benda tu apa. Okey. Lepas tu yang ini je. Tak belian punya cerita, beli aset, beli barang ataupun jual aset, jual barang. Boleh? Okey. Satu lagi ambilan. Ambilan senang sikit lah. Okey, ambilan sama ada ambilan tunai. Okey, so you akan debit ambilan. You akan kredit tunai. Okay, kalau ambilan barang, dia akan jadi debit ambilan, kredit belian dan jangan takut, soalan pusing-pusing itu je daripada you form 4, you SPM and andai kata you buat diploma accounting pun. Benda ni lah dia tanya. Cuma diploma accounting in English. That's all lah. Alright. So, ini kita punya journal. Ini journal kita. Homework. Kali ni ada homework sikit. Humaira kena buat T-account.
Oh. Okay, tak apa. Tanya je. Reti tak reti kau masuk pelajaran apa yang boleh masuk. Okay? Alright. Umaira, in case lah nak sambung kelas bulan depan, kalau kita buat slot macam ni boleh tak? Selasa petang instead of Jumaat malam. Boleh? Okay. Mungkin cikgu tanya mak lah macam mana. Okay. Alright. Ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Okay, tak apa. Okay, cuba buat dulu. Okay, yang ini tak faham, terus tanya. Okay? Okay. Alright. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Yang mana homework cikgu? Yang ni. Ada tak? Dalam Yang ni. Ada. ya, you ni. Kalau tak clear pun ni boleh buka. Yang ni soalan ni yang mana cikgu? Soalan dia ni soalan yang kita buat ni. Kita dah buat journal. Oh, sama soalan. So Humaira punya kerja buat T account. Sebab T account kalau kita buat kat sini memang lama ni. Okay, kena buat dulu baru kita boleh discuss. Okay? Alright, okay, itu sahaja. Alright, okay. So, insyaAllah kita jumpa lagi Alright. Okay. Alright, bye.